بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه
wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan keinginan untuk bertemu pada malam ini dengan keadaan dan suasana yang sedikit berbeza dari biasa. Walaupun keadaan ini, tapi rasa kebahagiaan tu ada. Jadi puasa lama je jemaah gitu. Sekali kat luar sangat dia tak ramai. Jadi bila sepi ini dia nampak ramai jemaah. Alhamdulillah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita juga telah memasuki bulan Rajab. Rajab syahrullah yang dikatakan oleh ulama. Sya'ban syahrul nabi, wa Ramadan syahrul ummati Muhammad. Walaupun perkataan itu bukanlah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada makna yang benar. Kenapa Rajab itu dikatakan syahrullah? Kerana di bulan Rajab ini adalah bulan yang berlakunya satu peristiwa yang agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat zat Allah di dunia dengan jasad dan juga roh baginda. Bukanlah semata-mata roh yang bertemu dengan Allah ataupun Nabi bertemu melalui mimpi, tidak. Tetapi Nabi bertemu dengan Allah, Nabi melihat zat Allah dengan roh dan juga jasad baginda secara jangka. Sebab itulah dikatakan Rajab syahrullah. Dan di bulan ini juga telah disyariatkan, telah difardukan ibadat sembahyang 5 waktu yang kita lakukan pada hari ini. Dan inilah satu-satunya kurniaan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang ini adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Nabi merasai nikmatnya bertemu dengan Allah, melihat zat Allah ketika mana peristiwa Mi'raj, maka Allah Ta'ala hadiahkan sembahyang kepada baginda dan disyariatkan kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya bahagian kenikmatan yang dirasai oleh Nabi ketika mana peristiwa Mi'raj itu dapat juga dirasai dan dinikmati oleh kita yang melakukan ibadat sembahyang. Jadi itu hikmah ataupun kita kata rahsia di sebalik pensyariatan ibadat sembahyang. Jadi orang yang sembahyang ni hakikat dia sebenarnya dia sedang bermi'raj dengan Allah. As-salatu munajun ila rabbih. Sembahyang itu adalah munajat seseorang hamba dengan Tuhannya. Dan sembahyang itulah keadaan bagaimana kita nak mengangkat rohani kita ni supaya terbuka segala rahsia-rahsia ilahiyah, kenikmatan, kelazatan dan juga maqamat kita di sisi Allah diangkat melalui pintu sembahyang. Jadi pelik kalau ada orang dia dekat dengan Tuhan, dia dah mendalami ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, akhir sekali dia tak sembahyang. Jadi ni pelik. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda tidak ada sedikit pun keuzuran yang menyebabkan baginda meninggalkan sembahyang. Hatta di saat wafatnya Nabi pun, Nabi masih menyibukkan diri dengan ibadat sembahyang. Dan syahrul Rajab ini juga kita digalakkan oleh para ulama untuk kita memperbanyakkan istighfar, banyak minta maaf
banyak minta ampun, banyak bertaubat dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana sebagai persiapan dan juga persediaan kita nak menghadapi bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Jadi orang yang tidak ada sebagai persiapan dan juga persediaan untuk menyambut bulan Ramadan, maka seolah-olah bolehlah kita kata Ramadan pun tidak ingin untuk bertemu dengan dia. Jadi Ramadan mari ke, Ramadan tak mari ke, sama sahaja bagi dia. Maka orang ni orang yang rugi. Sedangkan Ramadan itu datang hanya sekali setahun. Sekali setahun, sebulan. Selama sebulan, yang mana di dalamnya itu adanya satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah Rasulullah SAW apabila sahaja melihat bulan di bulan Rajab, maka Nabi membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita, memanjangkan umur kita, memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, dan Allah Ta'ala membersihkan segala jiwa dan rohani kita bagi menyambut ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak tahun ini. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbahasan dalam kitab kita berkenaan dengan masalah muwafiq dan juga masbuq. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Contoh-contoh dan gambaran-gambaran masbuq adalah seperti keterangan berikut. Jadi kita dah habis dah permasalahan ataupun perbahasa berkenaan dengan masalah-masalah makmum yang muwafiq. Habis dah lah. Ada beberapa perkara yang menjadi sepakat di kalangan ulama mutaakhirin, dan ada lebih kurang 4 perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama mutaakhirin bagi makmum yang muwafiq. Cuma kita nak tengok balik masalah lepas tu, ada sedikit penerangan yang lebih terperinci ataupun lebih cermat berkenaan dengan masalah yang ketiga. Apa masalah ketiga? Iaitu seorang muwafiq yang sedang berjemaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri, yakni qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Ini masalah yang lepas. Sebab di sana dia ada sedikit penjagaan dari segi hukum. Jadi bila imam tu berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum tadi itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya, tahiyat dia. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rukuk atau hampir rukuk. Makmum ni muwafiq dengan imam, dan dia pun sama-sama baca tasyahud awal dengan imam. Cuma mungkin bacaan dia tu lambat. Bila lambat, imam ni pun qiyam dah lah, dia masih lagi tidak menyempurnakan bacaan tasyahud awalnya. Jadi bila begitu, ketika mana dia nak qiyam, dia selesai baca tasyahud awal, makmum ni nak qiyam, imam ni dah nak rukuk dah ataupun sedang berada dalam keadaan rukuk. Maka dalam masalah ini kata Syekh Ramli ni selesailah, dia kira muwafiq semata. Mudah je Syekh Ramli ni daripada awal masalah orang muwafiq itu, sama ada yang menjadi khilaf ataupun yang tidak menjadi khilaf, dia muwafiq semata. Jadi dalam masalah itu kata Syekh Ramli termasuk dalam bab orang muwafiq juga, di mana ia yakni makmum yang terlambat membaca tasyahud awal tu, ataupun makmum yang lambat baca tasyahud awal, makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq yang
lambat membaca tasyahud awal tadi itu dimaafkan ketinggalan 3 rukun, yakni 3 rukun yang panjang sebagaimana hukum di atas, ini hukum sebelum. Baik, di sini yang kita nak kepada perincian. Manakala kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami katakan masalah itu tidak termasuk orang muwafiq, yakni orang muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia menghukumkan makmum yang lambat membaca tahiyat awal ini, dan makmum ini makmum yang muwafiq, dia tidak termasuk di kalangan ataupun dia tidak termasuk di dalam hukum makmum muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi orang yang muwafiq ini dia ada juga muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, seperti mana masalah-masalah ataupun pembicaraan yang kita bicarakan sebelum ni. Itu satu. Dan yang kedua, dia panggil makmum yang muwafiq juga, tapi dia tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Contoh dalam masalah apa? Masalah orang waswah. Dia muwafiq, dia masuk dengan imam start daripada takbiratul ula dah. Tapi disebabkan waswah, maka dia tak dimaafkan tertinggal dengan imam 3 rukun yang panjang. Seperti mana bacaan orang yang lambat, bacaan orang yang tertidur, atau bacaan orang yang sebelum ni lah yang melibatkan makmum yang muwafiq tu. Baik. Jadi kata Imam Ibn Hajar, makmum ni makmum yang muwafiq dan dia ni tidak dikira ataupun tidak termasuk di dalam hukum orang muwafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini kena cuma sikit. Dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya kerana dia makmum tadi tu meninggalkan bacaan dengan sengaja, yakni meninggalkan bacaan Fatihah dia tadi itu dengan melakukan tahiyat yang sunat. Ini macam kita terang pada pertemuan yang lepas lah. Maka hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud. Sebab tu dia kata makmum ni walaupun dia tak sempat rokok qadar tamakninah dengan imam, dia rokok tapi imam dah i'tidal, sebelum mana imam itu turun kepada sujud, bahawa dia makmum tadi itu mendapat rakaat itu. Dia ada beza dengan hukum makmum yang masbuk. Kalau makmum yang masbuk, dia dimaafkan untuk meninggalkan bacaan Fatihah dia dan mesti rokok qada tamakninah dengan imam, baru dia mendapat rakaat tersebut. Tapi masalah orang hak tasyahud awal ni, hak lambat baca tasyahud awal ni, dia tak dikira termasuk dalam hukum orang yang masbuk. Kebanyakan yang menjadi khilaf antara Ibn Hajar dengan Syarabli, Ibn Hajar dia hukum makmum ni sebagai makmum yang masbuk selalu dah. Tapi dalam bab orang yang membaca tasyahud awal ni lambat, dia tak hukum makmum ini sebagai hukum makmum orang yang masbuk, tapi dikira hukum makmum orang muwafiq yang tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sebab tu disebut lagu tu. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia makmum tadi itu mendapat rakaat itu.
Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah dia yakni makmum tadi itu niat mufaraqah, dan hendaklah ia makmum tadi itu meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyang. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya menjadi batal. Jadi kalau imam tu pergi pada sujud dah, dia tak habis lagi baca Fatihah dan tak rokok, kemudian dia tak niat mufaraqah, ketika tu terbatallah sembahyang dia. Jadi kalau dia rokok, imam tak sujud lagi, dia dapat rakaat tersebut. Dia rokok, imam tak i'tidal misalnya, maka dia dapat rakaat tersebut. Sebab apa dia dapat? Sebab dia dikira hukum makmum yang muwafiq, bukan hukum makmum yang masbuk. Itu sahajalah secara terperinci tentang masalah tadi. Itu sahaja yang berlainnya. Dia sama macam hukum orang yang waswah, makmum muwafiq yang waswah. Maka kata Ibn Hajar pun begitu juga keadaannya. Baik, kita kembali kepada pembicaraan hukum makmum yang masbuk. Jadi makmum yang masbuk ni apa? Makmum yang mana qiyamnya dengan qiyam imam tidak teluh untuk dia baca surah Fatihah. Qada masa ni lebih kurang kita kata 35 saat lah. Kita letak 35 saat. Dia diri dengan imam sewaktu qiyam itu kurang daripada 35 saat masanya, maka makmum ini dihukum ataupun dipanggil dia ni sebagai makmum yang masbuk. Baik, contoh yang pertama, kita tengok taswir masalah. Setengah daripada makmum itu pada mulanya dia makmum adalah orang muwafiq. Jadi dia ni mari rakaat yang pertama dengan imam. Ketika imam takbiratul ula, dia dan takbiratul ula dengan imam. Dia mari imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Maka orang ni orang panggil apa? Makmum yang muwafiq. Di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyang, yakni ruku-ruku sembahyang, ia terlewat. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rokok atau hampir rokok. Hukum makmum itu ialah orang masbuk. Ini contoh lagu mana? Contohnya dia mari waktu rakaat pertama, imam rokok, dia baru nak rokok. Dia ada orang panggil mungkin bacaan dia lambat lah. Imam rokok, dia pun baru rokok. Imam tu jenis ekspres, laju-laju. Dia jenis lambat. Bila imam i'tidal, dia masih lagi dalam rokok untuk menyempurnakan rakaat bacaan yang ketiga, subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi bila imam sami Allah liman hamidah tu, dia tak habis lagi. Kemudian imam pula derah sujud, dia baru nak i'tidal. Maknanya dia lambat kita lah, kita kata. Lambat. Dia masalah, dia ada beberapa masalah. Apabila hukum kita ni mendahului imam, makmum mendahului imam, ataupun makmum itu melewati imam, makmum itu terlalu lewat mengikut imam, dia ada hukum. Jadi dalam mengejar sembahyang ni, ada kalanya makmum tu terlambat mengikut imam, dan ada kalanya juga makmum tu mendahului. Jadi dua perbuatan ini tidak dibenarkan. Kalau makmum tu mendahului imam, hukum dia haram. Manakala kalau makmum tu sengaja melewatkan pergerakan dia daripada imam melebihi daripada dua rukun, tak kira rukun panjang atau rukun pendek, dia sengaja melewatkan dengan menyebutkan bacaan sunat, hukum dia batal sembahyang. Tu kena jaga juga.
Kerana apa? Kerana pada dasarnya makmum wajib mengikut imam pada perbuatan sembahyang. Seperti mana dalam hadis kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza rafa'a farfa'u, wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd, wa iza sajada fasjudu. Rawahul Bukhari. Ini macam kita sebut itulah, imam tak ingat baca tahiyat awal, imam naik ke rakaat yang ketiga. Jadi makmum jangan pula sibuk baca tasyahud awal, kena ikut imam naik juga. Nah, imam tak ingat baca kunut, makmum kena sujudlah, jangan pergi baca kunut pula. Baik, kena ikut pergerakan imam. Jadi makmum yang sengaja melambat-lambatkan daripada mengikut perbuatan imam sehingga imam mendahuluinya dengan dua rukun fi'li, yakni rukun perbuatan dari sembahyang, sama ada yang panjang ataupun yang pendek, maka batallah sembahyang makmum tersebut kerana terlalu banyak ketinggalan. Sementara makmum yang tidak sengaja melambat-lambatkan daripada mengikut perbuatan imam sehingga imam mendahuluinya dengan dua rukun fi'li yang panjang ataupun pendek, maka tidaklah batal sembahyangnya. Yang ini dia kembali kepada masalah masbuk, muafiq dan masbuk yang kita bicarakan. Namun dalam hal ini, makmum yang tidak sengaja terlambat daripada imamnya ini, janganlah dia ketinggalan sehingga imam mendahuluinya dengan tiga rukun fi'li yang panjang. Ini bagi makmum yang muafiq. Jika ini kerana jika imam mendahulunya dengan tiga rukun fi'li yang panjang, maka hendaklah dia terus sahaja mengikut perbuatan yang dilakukan imam pada ketika itu, dan setelah imam selesai memberi salam, hendaklah dia berdiri lagi bagi menggantikan rakaat yang dia tidak sempat menyempurnakan beberapa rukun di dalamnya itu. Apa yang dimaksudkan dengan rukun fi'li yang panjang? Iaitulah qiyam, rukuk, sujud dan duduk tasyahud akhir. Ini kita bicara dah. Sementara rukun fi'li yang pendek iaitulah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Bagaimana pula jika makmum mendahului imam sama ada pada bacaan atau perbuatan sembahyang? Adakah perkara ini boleh merosakkan sembahyang makmum itu? Makmum mendahului bacaan imam jika makmum mendahului imam pada rukun qauli, yakni bacaan yang wajib selain takbiratul ihram dan juga salam, maka itu tidaklah mengapuh, tidak berdosa dan sah bacaan. Contohnya kita baca Fatihah kan. Itu tak apa, siapa dia nak baca dulu pada rakaat ketiga dan keempat tu. Ataupun kita nak baca serentak dengan imam pada rakaat pertama dan rakaat kedua, tidak ada masalah. Hak taklihnya kita mendahului segala rukun perbuatan imam. Itu tak boleh, rukun fi'li tak boleh. Dan juga rukun qauli, takbiratul ihram dan juga salam. Tu imam tak boleh salam lagi, kita boleh salam. Tak boleh lagi tu. Tu imam tak selesai lagi takbiratul ihram, kita takbir dah. Tak boleh lagi tu. Bahkan tidak sah tu sembahyang orang mendahului takbiratul ihram imam. Dia nak mendahului lagi, dia nak takbiratul ihram ke mana? Sebab imam tu tak masuk lagi dalam sembahyang. Baik. Sama juga dengan salam. Tu imam tak boleh salam, dia boleh salam dah. Jadi batal lah sembahyang dia. Baik. Jadi makmum mendahului perbuatan imam, makmum juga tidak boleh mendahului perbuatan imam. Perbuatan mendahului imam jika dilakukan dengan sengaja, hukumnya haram. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himari." Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah Ta'ala akan menukarkan kepalanya dengan kepala keldai. Rawahul Muslim. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini bermaksud ataupun menjelaskan perihal beratnya pengharaman perbuatan mendahului imam. Jadi kita macam kita sebut itulah. Bila imam rokok, kita pun
ikut rokok. Hak paling sunat, hak paling afdalnya imam dah sempurna rokok baru kita bergerak kepada rokok. Imam dah sempurna i'tidal, qiyam, kita baru qiyam. Imam dah sempurna sujud, baru kita turun kepada sujud. Hak tu hak paling afdal, paling molek. Nah, adapun sama-sama bergerak, hukum dia harus, sunat juga harus. Nah, adapun mendahului imam tak ada rokok habis lagi, kita congok dah pergi rokok. Oh tu haram. Nah, lepas tu kalau kita sengaja tertinggal dengan imam, sengaja tu mungkin ialah kita tu dah lah lambat dah satu. Nah, bila imam rokok, kita pun tak rokok lagi. Nah, baca lambat. Jadi kita pun rokok, kita pun bacalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Imam dah i'tidal, kita duk baca lagi hak sunat tu, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, kita sengaja baca 3 kali ataupun kita ampuh 5 kali nak baca. Imam dah i'tidal, turun kepada sujud. Jadi tertinggal 2 rukun fi'li, sama ada hak pendek ataupun yang panjang. Mana dia duk rokok, imam i'tidal dah satu. Imam sujud, dia masih lagi rokok. Dia baca dalam bacaan sunat di dalam rokok. Maknanya 2 rukun fi'li dia tertinggal dengan imam dengan sengaja. Nah, dengan sengaja, bukan pasal tabiat dia lambat dan sebagainya, maka batal sembahyang. Jadi sepatutnya lagu mana? Sepatutnya bila dah dia sempat baca sekali, ataupun kita kata rokok dengan qadar tamanina, okey, segera dia i'tidal. Kemudian segera dia ikut perbuatan imam. Bukan dia sengaja pergi melambat-lambatkan bacaan ataupun perbuatan rukun fi'li tersebut. Ini kena ada penjagaan. Jadi kalau kita nak warak setara mana pun, kita nak baca manjang kalau ke mana pun, jangan sampai tertinggal dengan imam 2 rukun fi'li dengan sengaja. Kerana apa? Hadis tadilah yang kita baca, ju'ilal imam liyutamma, dijadikan imam itu supaya diikuti segala perbuatan dia. Baik. Jadi makmum yang mendahului perbuatan imam ini bolehlah dibahagikan kepada 2. Pertama, makmum mendahului imam kurang daripada 2 rukun fi'li. Apabila makmum mendahului imam dengan sengaja atau kerana terlupa kurang daripada 2 rukun fi'li, sama ada yang panjang atau yang pendek, sama ada rukun fi'li yang sempurna atau sebahagian rukun fi'li ataupun satu dan sebahagian rukun fi'li, tidaklah perbuatan itu membatalkan sembahyang, tapi haram hukumnya. Contoh dia lagu mana? Contohnya makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Setelah makmum melakukan rokok dan mula bangkit daripada rokok, barulah imam melakukan rokok. Dia rokok, kemudian dia i'tidal. Imam baru nak i'tidal. Maka ini bererti makmum tadi itu mendahului satu rukun yang sempurna, iaitu rokok. Contoh makmum mendahului imam pada sebahagian rukun fi'li. Ini satu rukun yang sempurna. Sebahagian rukun fi'li pula lagu mana? Imam masih berdiri sedang makmum sudah pun membongkokkan untuk melakukan rokok. Imam tak rokok lagi, dia bekok rezeki. Maka dia panggil apa tu? Mendahului sebahagian daripada rukun fi'li. Jadi sebelum makmum bangkit daripada rokok, imam pun melakukan rokok. Ini bererti makmum mendahului imam dengan sebahagian rukun fi'li ataupun rokok. Contoh makmum mendahului imam pada satu atau sebahagian rukun fi'li, ketika imam masih berdiri, makmum melakukan rokok. Dan ketika makmum melakukan i'tidal, imam pun melakukan rokok.
Ini berarti makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'li yang sempurna, iaitu rukuk, dan sebahagian rukun fi'li iaitu i'tidal. Dalam keadaan ini, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Adakah memadai dia menunggu imam sahaja atau kembali semula mengikut perbuatan imam? Maka makmum yang sengaja mendahului perbuatan imam boleh menunggu imam sampai ke perbuatan yang didahuluinya, akan tetapi sunat baginya untuk kembali semula mengikut perbuatan imam. Sementara makmum yang mendahului perbuatan imam kerana terlupa, harus baginya memilih sama ada menunggu imam atau kembali semula mengikut perbuatan imam. Walau bagaimanapun adalah lebih baik dia kembali mengikut perbuatan imam. Hak tu tak ada masalah lah. Makna kalau mendahului satu rukun fi'li, hukum dia tetap haram dan sembahyangnya masih lagi sah, tak terbatal. Ada makmum yang mendahului imam sehingga dua rukun fi'li, dia ada dua keadaan. Pertama, mendahului imam dengan sengaja dan tahu perbuatan itu haram. Apabila makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li yang panjang atau pendek, rukun fi'li yang panjang atau rukun fi'li yang pendek dengan sengaja, dan dia tahu bahawa perbuatan itu haram, maka perkara ini boleh membatalkan sembahyangnya. Contohnya lagu mana? Contohnya makmum melakukan rukuk, lepas tu i'tidal dan mula hendak melakukan sujud, sedangkan imam tu masih qiyam lagi. Jadi makmum tadi ni mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Apa dia? Rukuk satu, i'tidal dua. Lepas tu dia pergi kepada rukun fi'li yang ketiga, sujud. Jadi mendahului imam dua rukun fi'li dengan sengaja, hukum dia haram lagi membatalkan sembahyang. Meninggalkan melewatkan perbuatan mengikut imam melebihi daripada dua rukun fi'li, sama ada rukun fi'li yang pendek ataupun rukun fi'li yang panjang, hukum dia juga batas sembahyang. Contoh apa? Imam rukuk, dia tak selesai rukuk lagi, dia baca surah sunat dan sebagainya. Imam i'tidal, dia tak rukuk lagi. Imam sujud, maka ketika itu dia telah terlewat dengan imam dua rukun sembahyang dengan sengaja, maka sembahyang dia juga batal. Jadi melewati perbuatan imam dengan sengaja pun boleh membatalkan sembahyang. Mendahului perbuatan imam dengan sengaja pun boleh membatalkan sembahyang, bahkan hukumnya adalah haram. Jadi kena cuba maklah ada lepas ni. Baik, kembali kepada masalah masbuk tadi. Jadi di dalam menunaikan peraturan sembahyang, ia terlewat. Pada mulanya tadi makmum ni muafiq. Kemudian bila dia ikut dengan imam apa semua tu, dia jadi terlambat. Terlambat tu bukan dengan sengaja lah, mungkin tabiat dia. Jadi belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rukuk ataupun hampir rukuk, maka hukum makmum itu ialah orang masbuk. Sebab apa? Sebab qiyam dia dengan imam tadi itu kurang masa 35 saat. Baik, jika ia sempat qiyam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia mendapat rakaat itu. Dimaafkan dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Bagaimana hukum bagi makmum yang masbuk ni? Dia dibenarkan meninggalkan bacaan suratul Fatihah, sama ada dia sempat baca sebahagian daripada suratul Fatihah ataupun hanya beberapa ayat, ataupun dia baca seayat je, Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Maka makmum ni orang panggil makmum yang masbuk satu. Dan hukum bagi makmum yang masbuk ini, dimaafkan dia untuk meninggalkan bacaan Fatihah dia dan terus dia rukuk bersama dengan imam. Maka kalau dia rukuk dengan imam,
dan sempat rokok itu qadar tamakninah, maka makmum ini mendapat rakaat tersebut dengan imam. Sekiranya kalau dia duk sibuk baca Fatihah, dia ni makmum masbuk. Dia dibaca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tu imam ni rokok dah. Lepas tu dia baca, tu imam pun i'tidal ataupun selisih jalan. Dia baru selesai baca Fatihah, dia pun baru nak rokok, imam pun naik i'tidal. Maka ketika tu makmum tersebut tidak mendapat rakaat tersebut. Lagu mana kalau tak dapat rakaat? Setelah mana imam selesai memberi salam, dia kena tambah satu rakaat yang dia tak dapat dengan imam tadi. Sebab apa tak dapat rakaat? Sebab dia tak sempat rokok qada masa tamakninah dengan imam. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat dan membaca bacaan di dalam sembahyangnya. Sembahyang itu cepat, baca pun deras, baca pun cepat. Apabila makmum berdiri ataupun qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya sudah rokok. Ni orang panggil edit tubuh. Tadi tu mungkin makmum tu terlambat, ni pula makmum tu biasa dah, tapi imam ni pasti juga, pasti lagi. Baik. Jadi makmum bersujud, dia pun bangun pada qiyam, imam tadi selesai. Mungkin dia baca 10 saat kali senapah Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam di mana di Indonesia jauh. Semaya tarawih 20 rakaat berapa minit? 10 minit dekat. Assalamualaikum. Allahu lagu mana tu? Tarawih tu versi mana semaya gitu baik. Jadi ni macam gitulah aku boleh hadir dia. Jadi bila makmum ni qiyam, imam tadi ni dah nak rokok dah dan ia makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka hukum bagi makmum tadi tu wajib ke atas makmum itu rokok bersama-sama imamnya, kerana ia makmum seperti orang masbuk. Jadi diiktibar, dikira juga hal lagu ni, makmum ni dipanggil makmum yang masbuk dan ia mendapat rakaat itu. Begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun. Kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rokok dan bangkit daripada rokok, sedangkan ia makmum masih menyempurnakan bacaan Fatihah, atau dia dapat rokok bersama imam tetapi belum sempat ada tamakninah, rokok dia tapi tak ada tamakninah, belum sempat ada tamakninah, imamnya telah bangkit daripada rokok, maka luputlah ia makmum daripada rakaat itu dan hendaklah ia melakukan apa yang dibuat oleh imamnya, dan selepas salam imamnya makmum berkenaan dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Jadi misalnya imam ni memang deras sungguh. Jadi makmum ni kalau semaya zuhur, semaya isyak 4 rakaat tu memang tak ada makmum dia dengan imam. Dia acu bangun tak ada separuh baca Fatihah, imam dia rokok dah. Maka dikira makmum ni makmum yang masbuk. Tak wajib dia sempurnakan bacaan Fatihah dia, terus rokok bersama dengan imam. Rakaat pertama. Begitu dah. Rakaat pertama dia memang masbuk. Contohnya dia ni makmum yang masbuk dah. Mari itu imam ngujung-ngujung dah. Macam kita sebut, itulah imam nak habis dah baca surah Al-Kafirun. Walakum dinukum waliyadi, dia pun takbir. Jadi imam pun rokok, dia pun
takbiratul ihram, ataupun lakum dinukum waliyadin, dia baru nak takbiratul ihram. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok, jadi dia pun kena rokok. Fatihah dia tadi tak wajib habiskan, nah, sebab ditanggung oleh imam. Kalau dia tak rokok, dia duk sibuk baca surah Fatihah, tak sempat rokok qadar maknina dengan imam, maka dia tak dapat rakaat tersebut. Jadi dia dah rokok dah, lepas tu i'tidal. Jadi pasal lambat kalau ke mana nanti kita sebut tak adalah bukan sengaja, tapi dia memang pasal lambat. Imam ni pula jadi ekspres. Imam i'tidal, dia pun i'tidal. Imam sujud, dia pun sujud. Tapi imam baca dah. Nah, imam duduk antara dua sujud, dia masih lagi dalam sujud lagi. Nah, imam sujud yang kedua, dia baru nak duduk antara dua sujud. Nah, imam naik pada qiyam, dia baru sujud yang kedua. Lepas tu dia duduk selesaikan bacaan sunat dalam sujud tu, dia pun bangkitlah pada qiyam. Tak ada lama dia berdiri, imam tadi pun rakaat lalu dah. Dia baca bismillah juga. Maka rakaat kedua pun dia dikira makmum yang masbuk. Tak wajib dia habiskan bacaan surah Fatihah, dia wajib dia kena rokok bersama dengan imam. Begitulah keadaannya pada setiap rakaat sekalipun. Kalau dia ni pasal jenis lambat baca, maka hukum ke atas dia ni dikira hukum makmum yang masbuk. Baik, mengikut apa yang disebutkan oleh Allamah Shibran Al-Malisi, bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah ia makmum tadi membaca Al-Fatihah sahaja, kecuali ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir yang sunat itu, barulah boleh berbuat demikian. Jadi makmum yang masbuk ni baca wajib-wajib dah, tu pun tak tahu sempat ataupun tak sempat dia habiskan sebelum daripada imam bangkit kepada rokok. Kalau tak sempat kan maknanya kira baca hak sekadar sempat, kemudian dia rokoklah supaya dia mendapati rakaat dengan imam. Kemudian kata pengarang kita contoh ketiga, seorang masbuk yang berjemaah dengan imam apabila rokok, imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan Fatihahnya. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ni ada untuk malam ni. Yang sempat disentuhlah. Jadi yang tak sempat tu insya-Allah lagi akan datang kita akan bicarakan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.